Assalamualaikum, anda bersama saya Suryani Bahudin dalam program IDOF episod 1 oleh DOF Malaysia. Mungkin ramai di antara kita yang timbul rasa minat dan juga hobi dalam bidang peternakan, terutamanya bidang peternakan ikan di musim pandemik COVID-19. Semestinya untuk menjadi seorang peternak yang berjaya, kita perlu mengetahui langkah-langkah dan proses untuk merealisasikan impian kita. Untuk mendapatkan informasi bagaimana ingin menjalankan aktiviti penternakan ikan, mari kita bersama pegawai daripada bahagian Aquacultur Jabatan Perikanan Malaysia. Dalam aquaculture terbahagi pada dua lah, satu komuniti air tawar dan juga satu lagi komuniti marine. Jadi dalam peternakan air tawar ini kita mencadangkan spesies-spesies yang mudah diternak, yang mendapat permintaan yang tinggi, dan juga daripada segi jangka masa ternakan adalah lebih kurang 3 hingga 4 bulan. Jadi yang untuk antara spesies yang tersebut ialah ikan tilapia, ikan keli dan ikan patin lah yang selalu diternak oleh peternak. Manakala untuk komoditi ikan marine adalah yang selalu diternak adalah ikan siakap dan juga ikan kelapu. Okey, untuk sistem keluasan kawasan untuk sistem kolam ataupun sistem sangkar, saya cuba terangkan sedikit. Kita ada beberapa sistem lah. Satu yang sistem kolam, sistem sangkar dan juga sistem kandang. Itu antara yang yang boleh digunakan untuk menternak ikan. Jadi keluasan sebenarnya dia adalah bergantung kepada kapasiti peternak tersebut lah, sama ada ingin pergi secara komersial ataupun secara kecil-kecilan. Jadi macam kalau cara komersial ni kita perlu, kalau lebih daripada 20 hektar, kita perlu merujuk pada jabatan sekitar untuk mendapatkan kelulusan sebelum membina sesuatu ladang atau kolam lah. Sebenarnya jabatan juga kita ada sediakan garis panduan dalam untuk mereka bentuk ladang yang boleh meningkatkan ataupun mengurangkan risiko penyakit. Jadi antara contohnya, kalau kita katakan sesuatu kolam ternakan ataupun ladang ternakan itu perlu ada kolam takungan, perlu ada sistem kolam rawatan, saluran air keluar masuk perlu berasingan dan sebagainya lah. Itu semua para peternak boleh dapatkan nasihat daripada pejabat perikanan yang terdekat lah. Untuk lokasi yang sesuai untuk menyekolahkan ni, dia adalah salah satunya memang pemilihan tapak ni adalah satu aspek yang paling penting sebelum kita memulakan satu projek lah. Jadi aspek pemilihan tapak ni, antara kriteria yang utama adalah yang pertamanya kena tengok bentuk dan jenis tanah tersebut. Kemudian perlu juga tengok bekalan air yang terdekat, dan juga perlu lihat juga sumber air yang terdekat, dan juga bekalan maksud saya kemudahan asas yang lain lah, seperti jalan masuk. Kadang-kadang kita perlu tengok juga sistem talian telekomunikasi kat situ bagaimana. Yang itu sebenarnya dia boleh membantu memudahkan para peternak lah. Untuk benih ikan, sebenarnya jabatan ada juga pusat-pusat mengukuhkan benih ikan, cumanya permintaan untuk beri kepada peternak ini terlalu banyak. Jadi kalau kata peternak itu ingin memulakan suatu projek, dia boleh membeli ataupun mendapatkan benih ikan tersebut daripada hatchery swasta lah. Jadi yang itu sebenarnya kita ada di jabatan, ada senarai hatchery yang berdaftar dengan jabatan yang boleh peternak beli benih tersebut lah. Sebenarnya untuk mendaftar sebagai peternak ini mudah sahaja. Peternak ataupun bakal peternak yang ingin memulakan suatu projek, dia boleh pergi ke pejabat perikanan daerah yang terdekat dan mengisi borang pendaftaran peternak. Jadi saya tegaskan di sini, pendaftaran itu adalah penting kerana daripada situ jabatan boleh melihat keberkesanan sesuatu projek tersebut, ataupun daripada situ juga kita boleh menyalurkan bantuan, apa-apa bantuan kepada para peternak.
Minat ni mula-mula timbul semasa saya kecil lagi, tapi disebabkan saya dah mula bekerja dekat bandar, saya tak dapat teruskan minat tu. Kemudian pada satu hari ni, seorang kenalan saya bertemu dengan saya dan menyatakan yang ada sebidang tanah untuk diusahakan secara bersama-sama dengan dia. So kita orang mula berfikir dan kita orang terus membuat keputusan untuk menternak ikan talapian ni lah. So start daripada tahun lepas bulan 3 kita orang start usahakanlah tanah ni. Kemudian usaha tu terbantuk sekejap apabila ada PKP. So kita orang terpaksa stop lah untuk suatu jangka masa dan teruskan usaha yang kita dah buat tu. Kebanyakan info yang saya dapat untuk mendalami dalam bidang peternakan ikan ni, saya banyak mendapat daripada website-website lah dan juga secara atas talian, terutamanya dalam grup-grup Facebook, blog-blog, website-website, terutamanya Jabatan Perikanan. Dekat situ saya banyak menimba ilmu lah. Saya tengok dia punya cara-cara untuk memulakan peternakan ni lah. Okey, dalam masa saya buat saya buat kolam saya ni, saya dapat tengok dalam website Jabatan Perikanan tu yang peternak mestilah mendaftar dengan Jabatan Perikanan. Lepas tu mudah saja, saya just klik saja dia punya borang, just muat turun. Kemudian saya isi borang dia pun semua dan juga sertakan beberapa dokumen sokongan. Kemudian saya terus hantar ke Jabatan Perikanan cawangan yang terdekat lah. Kalau macam saya ni, saya dekat Hulu Langat, saya hantar dekat Jabatan Perikanan Hulu Langat lah. So dia orang yang akan uruskan semua. Dan selepas tu kerjasama yang diberikan pun sangat bagus. Terutamanya macam dekat Jabatan Perikanan daerah Hulu Langat, pegawai perikanan situ akan datang ke sini untuk melawat dan juga memberikan khidmat nasihat lah berdasarkan dengan apa yang kita ada ni. Sekian saja untuk episod kali ini. Kita akan bertemu di episod akan datang bagi mengetahui bantuan dan latihan yang disediakan oleh Jabatan Perikanan Malaysia bagi membantu peternak untuk menguruskan ladang peternakan. Sekian saja dari saya, Suryani Bahudin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.